Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Alhamdulillah, kita baca kitab Syama'il ya. Untuk kenal Nabi, untuk cinta Nabi, untuk sayang Nabi. Tengok ya. Apabila kita dengar berapa hari ini orang sebut Nabi macam-macam, bukan perkara semua tu. Itu dia bukan baru tau. Dah ada dalam jiwa dia tu dah bertahun mungkin ya. Dan dah dalam masyarakat mungkin ramai lagi. Cuma belum diizin Allah Ta'ala lepas, maka tak lepas. Maka baru ini dilepaskan saja, lepas satu. Tak ubah macam Ya'juj wa Ma'juj keluar daripada dinding dia. Keluar lepas satu. Tidaklah sampai orang boleh jadi kufur, tidaklah sampai orang boleh sampai jadi batal syahadatnya, tidaklah orang sampai boleh jadi tergamak kutuk begitu, kecuali daripada awalnya sudah mula daripada peringkat awalnya prosesnya adalah dia jadi fasik dulu. Suka maksiat, suka perkara-perkara dosa, dilayani kemaksiatan dalam hatinya, kecenderungan pada maksiat, tambah sampai satu peringkat dah jadi na'udzubillah imannya begitu setelah melayang datang. Nabi mengatakan tidak berzina orang yang berzina, ketika dia berzina dia beriman. Tidak mencuri orang yang mencuri, ketika dia mencuri beriman. Ketika dia buat satu maksiat, imannya melayang datang balik. Kalau selalu melayang datang balik, makin tipis, kadang-kadang melayang tak datang balik. Na'udzubillah. Tambahan pula kedengaran daripada ustaz-ustaz, so-called ustaz, mengatakan Nabi Muhammad tak boleh dipuji-puji, Nabi Muhammad tak boleh nak disanjung, Nabi Muhammad just ordinary man like us, Nabi Muhammad kalau kau sanjung-sanjung jadi syirik, Nabi Muhammad kalau kau besar-besarkan Nabi Muhammad, macam-macam. Itu cakap semua mereka pick up tau. Kalau cakap itu di pick up oleh orang-orang biasa, setakat tak nak hadir maulid saja. Dia setakat tak suka selawat-selawatan saja. Rugi besar. Kalau dia tak anti sekalipun, dia rugi besar. Tapi kalau cakapan ini di-pick up oleh orang-orang ahli fasik, jadinya sebagaimana yang kita lihatlah. Dia tak ada umpamakan Nabi Muhammad. Kalau kau dah boleh bilang Nabi Muhammad biasa, bahkan syaitan cocok dia pandang Nabi Muhammad jauh lebih rendah daripada biasa. Dia boleh pandang Nabi Muhammad macam-macam, dia cakap, dia caci cerca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah, sebab itu mencintai Nabi itu wajib. Mencintai Nabi wajib dalam rukun iman. Dalam iman kita mencintai Nabi wajib, kenal Nabi wajib, tahu Nabi wajib, supaya iman kita kukuh. Tengok kesannya kalau apabila orang tak diberi cinta sama Rasulullah. Tengok kesannya apabila orang tak dikasih muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat cukuplah kita jadi Islam, Nabi Muhammad kita mengaku sebagai nabi dan rasul, tak payah muliakannya. Kesannya apa? Kesannya jadi kurang ajar dengan Rasulullah. Kesannya jadi tak umpamakan Rasulullah. Kesannya jadi berani biadab cakap perkara yang bukan-bukan. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Kukuhkan iman tuan-tuan sekalian. Jauhkan daripada maksiat. Taubat baik laki-laki baik perempuan. Jangan kat rumah tak ada kerja tengok segala internet, segala YouTube yang tidak-tidak. Jangan kat rumah dengar lagu-lagu yang bukan-bukan. Semua tu menjadikan kita makin tipis iman kita. Na'udzubillah. Ini first batch baru keluar 45. 45 tak tahu nak sebut 45 orang ke 45 ekor pun tak tahulah. Baru keluar. Nanti ada next batch tau. Next batch bukan ada satu saja begini, next batch. Kalau bila Dajjal keluar nanti berbondong-bondong orang keluar pada agama Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, dalam pandangan mata iblis kita semua ini calon-calonnya. Semua kita tak kecuali, semuanya ya Allah. Hanya berbenteng dengan Allah Ta'ala, berkubur dengan Allah Ta'ala, minta ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua, setiap each and individual of us, semuanya dipandang oleh iblis calon. Manakan tidak? Kita kutuk ini apa ni, ini tengok mereka ni, ini macam iblis punya cara kerja ni semua. Iblis tengok dia senyum aja. Yang aku punya kerja sini kau kutuk ya. Yang kerja aku pada diri kau layan juga. Yang kau tengok kat gambar haram-haram setiap hari kat tengok internet semua gambar haram yang bukan-bukan kau tengok semua tu, itu kerja aku juga. Yang kau mengumpat antara satu sama lain, itu pun kerja aku juga. Yang kau berhasad dengki, kau bersuuzan dengan orang sesama kamu pun, itu pun kerja aku juga. Jangan bimbang, untuk kamu ada bibit-bibit juga dah dalam diri kamu. Tinggal aku nak pupuknya saja lagi. Na'udzubillah, maksiat itu kan bermacam-macam jenis, macam-macam aneka. Tak boleh tidak, tak ada manusia yang tak berdosa, tetapi jangan buat diri kita berluasa dengan dosa.
senantiasa taubat dan minta insaf, minta ampun Allah Ta'ala, minta pelihara Allah Ta'ala, minta tetap iman pada Allah Ta'ala. Dah sampai zamannya ya, iman dah jadi satu perkara yang mudah tercabut, bukan tercabut, dibuang saja begitu imannya. Na'udzubillah, berlindung ya. Perkara lagi suka kita nak pesan, kita nak akhir zaman, kita jumpa, kita selalu baca tentang bab Imam Mahdi, bab wali, bab apa semua. Tolong tuan-tuan sekalian, kalau nak belajar, nak cari ilmu, carilah guru. Tak perlu engkau cari guru yang ada perkara-perkara mencari bagi adat, supernatural power, supernatural punya cuma perkara-perkara semua. Tak payah nak cari guru yang ada perkara-perkara mencari bagi adat, asalkan tidak ada perkara-perkara yang mencari bagi syariat. Nak mesti ada guru yang boleh komunikasi dengan alam roh, bicara dengan Nabi. Hei, jangan angan-angan begitu. Syaitan masuk dalam. Syaitan masuk dalam. Dan kita jangan suka ada perasaan-perasaan begitu. Aku nampak malaikat ketika tawaf. Aku terdengar suara ini, saudara itu. Level kita still so far. Level kita engkau nampak dosa engkau dah cukup bagus. Level kita engkau nampak waktu sembahyang pukul berapa tu dah cukup bagus. Level kita engkau nampak ayat Quran tu dah cukup bagus for our level. Don't be so ambitious nak jadi somebody so special begitu. Syaitan masuk, syaitan masuk. Syaitan macam-macam punya pura-pura. Na'udzubillah, akhir zaman ni banyak orang dapat mimpi itu, dapat mimpi ni, semua dapat alamat itu, alamat ni. Kalau betul tak apa, memang betul Nabi kata akhir zaman orang akan digait dengan mimpi. Tapi takwilnya tu macam mana, fahamnya tu macam mana. Kalau orang tiba-tiba, saya tengah duduk, tiba-tiba Habib Ali menjelma nasihatkan saya. Alamak, susah aku nak cakap orang begini ya. Tahu Rasulullah cakap sama saya. Hatta Rasulullah sekalipun kalau mimpi Nabi, okey, itu lebih, kalau tentang Nabi Muhammad, mimpi Nabi lebih sejahtera daripada nampak Nabi secara nyata. Sebab kalau mimpi dia tak boleh buat-buat. Mimpi didatangkan oleh Allah. Mimpi dia tak boleh buat-buat, didatangkan oleh Allah. Dan apa dialog dan apa siapa yang dijumpa Nabi, semua tu dari Allah. Memang tak boleh buat-buat. Dan syaitan tak boleh menyerupai jadi Nabi. Tapi kalau secara zahir ya, bukan mimpi, syaitan tak boleh menyerupai jadi Nabi. Tapi manusia boleh. Manusia boleh mengaku. Dia nampak bayangan apa, dia nampak siapa, tak pakai serban, tak bercahaya hijau. Adakah engkau Rasulullah? Oh Rasulullah, alamak. Jadi bukan-bukan. Nanti kadang-kadang apa tahu, ada yang ada orang suka ada pendamping-pendamping. Cakap begitu, nasihat begini semua. Pasal dia nak super power, nak jadi supernatural. Kasih nasihat itu, nasihat ini. Awal mula betul. Bangunlah kamu. Dikejutkan tiap-tiap malam saya sembahyang tahajud. Saya dulu malas sembahyang tahajud. Kalau saya tak baca Quran, diingatkan. Betul. Dia kerana nak pikat biar kau percaya dengan dia. Sekejap aja menyeleweng, bukan-bukan. Banyak orang belajar yang tidak-tidak dengan yang tidak-tidak, bukan. Tahu-tahu dapat perkara dengan suami dia bilang, abang, kita ni dah terpisah. Rob dah pisahkan kita. Dan saya dengan laki-laki ni semua dah nikah. Rob dah nikahkan saya dengan dia. Apa punya cakap tu? Semua tu ada tau belakangan hari ni semua. Benda yang pelik-pelik semua. Benda yang pelik-pelik yang bukan-bukan. Jangan suka benda yang aneh-aneh. Jangan suka nak jadi orang yang ada konon-konon dapat firasat, dapat apa. Engkau dapat takwa pada Allah Ta'ala. Nak tengok. Memang Allah dipilih di kalangan hamba-hamba ini orang-orang istimewa. Memang Allah Ta'ala pilih. Tetapi ketahuilah, semua yang istimewa yang real dan original, semuanya mereka real istimewa. Sembahyang istimewa, bangun malam istimewa, baca Quran istimewa. But none of them feel that they are istimewa. Semua rasa kami orang berdosa, kami rendah, semuanya begitu ya. Semua yang istimewa tidak pernah merasa bahawasanya diri mereka istimewa. Dan yang dipilih oleh Allah Ta'ala yang istimewa memang the real istimewa. The real istimewa yang ibadatnya banyak, yang apa semua. Namun mereka tak rasa mereka banyak ibadat. Mereka rasa diri mereka, aku berzalim, aku dosa, aku banyak cela, aku banyak begitu semua. Kalau kita lah konon lah dapat something yang macam pelik gitu, agak-agak kita terjumlah orang istimewa ke tidak? Kau tengok kau sembahyang duha ke tidak? Tak banyak cakap lah. Kau sembahyang duha kau kekal ke tidak? Kau tengok kau bangun malam 2 rakaat ke tidak? Kau tengok kau senantiasa berwuduk ke tidak? Yang kitab yang basic-basic kita belajar dalam kitab adab suluk al-murid kita. Tengok kau baca Quran hari-hari berapa muka surat ke tidak? Kau tengok kau mata kau tengok TV lagi ke tidak? Kau tengok mulut kau masih mengumpat lagi ke tidak? Kau tengok kalau masih ada sifat-sifat cela padamu masih ongoing, kau jangan sangka kau istimewa. Kau sedang jadi calon tipuan syaitan.
Dah habis cerita. Orang-orang alim, orang saleh, Nabi kita SAW sendiri dapat wahyu yang pertama. Nabi tak terus masuk gembira, aku jadi Nabi lah, aku jadi Nabi lah. Nabi dapat wahyu yang pertama. Nabi bukan orang bodoh, Nabi tahu yang datang kepada Nabi itu memang Nabi tak kenal. Tapi Nabi bukan orang terus tidak mengetahui langsung, ya. Nabi tahu apa-apa perkara semua diberikan Allah Ta'ala wahyu kepada baginda, ya. Itu pun Nabi dapat wahyu yang pertama demam. Nabi takut, Nabi balik rumah, Nabi tinggalkan tempat tahannusnya tu di Gua Hira, Nabi turun demam, zammiluni, selimutkanlah aku. Nabi takut, begitu, ya. Orang wali-wali kalau dapat apa-apa perkara-perkara yang aneh-aneh, mereka ignore. Mereka takut kalau ini merupakan istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita janganlah suka kepingin nak cari-cari. Syaitan tunggu, dia monitor siapa orang ini. Dia jelmakan, dia bisikkan. Pun kau rasa, ana sudah sampai satu peringkat. Ana mendapat satu pesanan. Ana angan-angan. Na'udzubillah, jangan main-main perkara-perkara akidah gini. Orang datang depan kita, Pak Haji pakai serban, pakai apa pun, bawa kitab sekalipun, kau tak mudah nak percayakan. Ini kan pula bentuk bayangan-bayangan. Kau nak tahu kau istimewa tak istimewa, kau punya ibadat clear ke tidak? Kau baca Quran clear, kau baca Quran ke tidak? Kau sembahyang duha ke tidak? Qabliyah ba'diyah ke tidak? Kalau kau buat dengan sempurna, insya-Allah benda-benda tak akan berani jelma pada engkau. Kau atas hakikat yang sebetulnya. Balik kepada realiti. Belajar secara realiti. Cari tuan guru. Cari pak imam masjid belajar. Bukan cari benda yang pelik-pelik begini. Apatah lagi benda-benda daripada benda-benda ilmu-ilmu gaib begini semua tu. Jangan. Nanti kau sesat. Na'udzubillah min zalik. Tipu daya cukup banyak. So ambitious nak jadi wali konon. Jangan. Kau dapat jadi hamba yang mengenal diri kau zalim tu dah cukup. Itu matlamatnya. Ya. Itu matlamatnya. Tidak ada mana kau dapat istimewa. Batalkan sudah. Kembali minta taubat pada Allah Ta'ala. Ya Allah, apa yang aku nampak ni, ya Allah, batalkan, ya Allah, hijabkan, ya Allah, jauhkan daripada aku, ya Allah. Jangan angan-angan konon-konon kita dah dapat something special, kita dah jadi orang pilihan. Sebelum kau dapat tu, kau ahli ibadat ke tidak? Kau sendiri tahu, tak payah orang lain tanya. Kau ahli ibadat, berapa banyak selawat kau satu hari, berapa banyak zikir kau satu hari, berapa banyak gitu. Saya satu hari zikir sampai 3,000. Baca Fatihah sampai 4,000. Kau punya baca niat apa? Niat berzikrullah, niat ingat Allah ke niat angka? 1,000, 2,000, 3,000. Itu bukan ibadat asli kalau kau punya setakat nak kira saja. Kau bukan ingat Allah, kau bukan selawat atas Nabi. Kau hanya sebutan angka saja. Kau nak capai 100, kau nak capai 300, kau nak angka menyedapkan hatimu saja. Itu pun kau bila kira belum ibadat. Kalau kau dah dapat benda yang something yang macam aneh sikit, kau tengok kau jenis orang ibadat ke jenis orang tak ibadat. Kalau ibadat, tengok mutu ibadatmu. Sebab kalau dari real ibadat, kau akan dipandu oleh Allah Ta'ala. Kau dipandu oleh Allah Ta'ala. Kemudian selepas kau dapat benda-benda gini, tengok ibadatmu pulaknya macam mana. Tengok peganganmu dengan ulama' macam mana. Makin jauh pada ulama'. Makin tak rujuk sama ustaz. Makin apa-apa semua memadai dengan firasat-firasatmu. Na'udzubillah, belum ahlinya. Takut kau ditipu oleh syaitan. Na'udzubillah, takut ditipu oleh syaitan. Habis kalau memang istimewa, kalau istimewa macam mana? Kalau istimewa, kau akan lagi buat kuat ibadat pada Allah Ta'ala. Kalau kamu istimewa, kau makin lebih damping dengan alim ulama'. Kalau makin istimewa, kau makin selalu berjemaah di masjid. Kalau makin istimewa, kau makin selalu baca Quran. Kalau makin istimewa, kau makin selalu rasa diri kau kosong, tak ada apa-apa. Diri kau jahat, inni kuntu minadz zalimin. Kau akan istighfar pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar istighfar. Itu kalau istimewa. Tetapi kalau lepas tu kau rasa, aku dah dapat something. Itu ujub. Ujub namanya tak istimewa. Ujub namanya tidak istimewa. Apatah lagi kau tampilkan depan orang. Itu namanya riak. Riak tak istimewa. Riak tak istimewa. Tengok kesannya. Before you got all this, macam mana kau? After you got all this, macam mana kau? Please face reality. Face reality. Hidup di alam nyata, bukan hidup dalam alam angan-angan saja. Kalau nak cari guru, nak belajar, carilah yang walau tak perlu mencari yang ada perkara-perkara mencari bagi adat. Asalkan tak ada sikit pun perkara yang mencari bagi syariat. Begitu ya. Tiba-tiba dapat panas ke akhir zaman, banyak perkara-perkara begini semua. Saja-saja tak tahu Rasulullah menjelma depan saya mengatakan begini-begini. Mana awak tahu tu Rasulullah? Saya yakin, kuat yakin saya. Sebab syaitan tak boleh menyerupai. Syaitan tak boleh menyerupai, tapi khayalanmu,
kau jelma, kau imagine sampai khayalanmu jadi nyata, kemudian kau bilang itu Rasulullah. Syaitan tak boleh mengaku Rasulullah, manusia boleh mengaku sebagai Nabi. Kau ngakukan jelmaanmu, kau ngakukan khayalanmu itu sebagai Rasulullah. Engkau yang klaim. Syaitan tak bilang dia Rasulullah, dia tak akan berani. Engkau yang mengatakan bayangan yang kamu nampak itu ada Rasulullah. Engkau yang salah, bukan dia engkau. Kau yang mengatakan begitu. Na'udzubillah, na'udzubillah, bimbang. Kalau tentang Rasulullah lah, yang nampak Nabi secara yaqadzah memang ada wali-wali, tapi sudah grade sangat tinggi. Kalau tentang Rasulullah, setakat mimpi itu terlebih ustaz. Kalau untuk orang awam macam kita lah, untuk orang macam kita, setakat dapat mimpi itu jauh terlebih istimewa daripada nampak nyata. Kalau setakat orang awam macam kita lah, kalau nampak secara nyata, big bahaya. Most probably itu bukan Rasulullah, kerana belum layaknya lagi kita. Tapi kalau mimpi itu dah kira dah cukup istimewa lah tu. Dah cukup istimewa. Yang jumpa Nabi secara yaqadzah tu orang yang macam mana? Orang levelnya macam mana? Wali peringkat macam mana? Not any wali pun. Even Nabi Muhammad bin Alwi Al-Maliki tak nampak Nabi secara yaqadzah kecuali menghadap Habib Ali Batu Fahad. Subhanallah, level tinggi of that level. Baharu diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Level kita dapat jumpa mimpi Nabi, kau dapat selawat Nabi aja pun dah cukup baguslah everyday. Ya. Jangan begitu, bimbang syaitan banyak, syaitan tipu. Dia boleh menjelma dengan macam-macam. Dia setakat tak boleh mengatakan aku Rasulullah saja, tapi dia boleh bikin gambaran macam-macam. Kau yang bilang dia Rasulullah. Na'udzubillah, hati-hati. Banyak tau orang sekarang tahu Nabi menjelma depan saya, Nabi cakap begini, Nabi cakap begini. Kau orang ibadat ke tidak? Kalau betul ni Nabi, dia akan bilang kau, kenapa kau tak sembahyang duha? Kenapa mulut kau masih suka mengumpat? Kenapa kau tak sembahyang qabliyah ba'diyah? Kenapa kau tak bangun malam? Kenapa lepas sembahyang kau tak baca zikir subhanallah 33? Kenapa? Itu kan yang sunah-sunah Nabi kan? Yang lebih priority kan? Kenapa kau tak sebut la ilaha illallah senantiasa? Kenapa kau tak sembahyang jemaah? Kalau Nabi lah yang cakap, rasanya agak nasihatkan itu tak? Begitu ya. Ini angan-angan banyak tahu orang, dan kemudian dah mula jadi macam pendeta-pendeta. Tudungnya pun sekubung. Kalau laki-laki pun dengan pesen gaya dia, alamak susah nak cakap lah. Susah nak cakap lah. Semua tu banyak angan-angan ya. Banyak angan-angan ya. Tak maulah itu macam dia boleh kena tipu ya. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga